bersama kami di Wanita hari ini. Kami nak kongsikan kepada anda menu yang pertama. Kita bersama dengan Puan Azia Ismail daripada Azia_Tas Food Stuff. Okey. Kita nak kongsikan resepi apa hari ini? Hari ini kita nak kongsikan dengan resepi sambal gisik. Okey. Dan sambal gisik yang boleh diperbagaikan dengan bermacam-macam masakan. Okey. Sambil-sambil tu mungkin pembantunya dah boleh mulakan apa yang kita nak buat. Kalau kita cakap tentang cili padi ni sebenarnya, dalam kalangan ibu-ibu penonton-penonton yang sedang menonton ketika ni sememangnya lebih arif daripada kami lah. Memang ada macam-macam jenis cili padi. Ada orang panggil cili padi kampung, ada orang panggil cili Aceh, cili Vietnam, macam-macam jenis cili. Betul. Mengikut keselesaan dan kesesuaian kita lah kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan lah, kalau kita nak buat sambal gisik ni, jenis cili yang sebagaimana yang sesuai sebenarnya? Cili padi Vietnam. Cili padi kalau Vietnam. Kalau mana tak suka pedas lah. Cili padi kampung pun boleh. Tapi pada yang suka pedas, cili padi Aceh. Cili padi Aceh. Lah. Okey, cili padi Aceh yang warna merah. Tapi hujungnya halus kan? Ya, betul. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang resepi sambal gisik ni, mungkin setiap negeri ataupun setiap keluarga ada resepi-resepi yang berbeza. Mungkin kalau masyarakat Jawa dipanggil sambal totok. Ya, betul. Lebih kuranglah caranya kan. Jadi kalau bagi Puan sendiri, kalau kita boleh kongsikan asal usul resepi ni. Okey. Macam yang saya buat ni adalah sambal gesek yang berasal daripada Negeri Sembilan. Okey, sambal gesek yang perlu digesek dalam dia punya, orang panggil cobek lah. So kalau sambal gesek Negeri Sembilan, Fiza try. Saya cuba ya. Okey. Okey, bila kalau dia lepas digesek dia kena digoreng semula lah. Tapi kalau sambal totok, kita tak payah goreng balik. Tak boleh goreng kan? Okey, kalau Puan boleh kongsikan antara bahan-bahan asas yang kita perlukan lah kalau kita lihat kat depan tu kan? Okey, kita kena ada ikan bilis, belacan ikut suka. Siapa yang suka boleh letaklah, tak suka. Okey, bawang kecil, bawang putih dan cili padi. Digoreng dulu. Pandai Fiza buat. Goreng dulu, lepas tu digesek lah. Pada yang tak suka digoreng balik pun boleh terus makan. Peralimau terus makan. Kalau yang suka, kita goreng balik lah. Sedapnya kan? Dan dia boleh dipelbagaikan. Kita boleh makan dengan ayam, paru. Pada yang tak sempat masak kan, ibu-ibu bekerja. Tak sempat masak boleh. Ini yang orang cakap kalau mak mertua lalu tak nampak ni kan, makan dengan kicap. Dia tak pusing. Makan telur mata separuh masak, makan dengan sambal gesek. Okey. Lulus ke tak lulus ni? Saya gesek ni. Lulus. Okey. Mana nak dapat cobek? Saya nak dua. Siapa dia jual boleh PM tepi. Okey. Kalau kita cakap tentang sambal gesek ni, kalau kita lihat di depan ni juga ada pelbagai jenis sambalnya. Yang ini kalau boleh kamera dekat sikit, yang ini berwarna merah. Yang ini pula berwarna hijau. Ini telah digoreng balik. Okey, apa perbezaan itu? Kalau yang warna merah ni, saya letak gula Melaka. Tips dia. Untuk pada yang tak suka pedas. Sebab cili merah memang sangat pedas lah level dia. Okey. So, yang ini kita ulang semula. Yang ini sambal gesek menggunakan cili padi juga. Tapi nak kurangkan kepedasan, letak gula Melaka. So dia balance lah. Pedas dengan manis. Yang ini tak ada. Yang ini ikan bilis, belacan biasa, ikan bilis, belacan, bawang putih dengan bawang yang kita gesek ni tadi lah. Tapi kalau suka manis boleh letak. Okey. Kalau kita pergi lihat pula ke dalam kuali tu. Ni apa yang nak dikongsikan? Okey, yang ini kalau kita buat kan, ada lebihan selalunya. Okey, kita boleh buat masakan. Panaskan, dia masukkan je paru, ayam ataupun udang lah. Apa sahajalah jenis masakan. Macam ni saya dah buat udang petai. Kita nak masuk petai, paru belada dengan ayam. Ni nasi goreng ya, boleh buat nasi goreng juga. Daripada satu sambal yang menggunakan cili padi ni, kita boleh variasikan menu masakan kita mengikut cita rasa keluarga kita lah. Okey, mungkin boleh kongsikan juga bagi penonton-penonton kan yang rasa mudahnya sebenarnya daripada satu sambal ni boleh divariasikan, boleh masak sayur, masak lemak, masak macam-macam. Boleh masak rendang pun. Wow, okey. Bagaimana cara untuk mereka nak tengoklah di laman sesawang Instagram? Okey, boleh follow saya di Azia_Tas Food Stuff. Kat situ saya ada, nanti saya akan sharekan lah. Dan saya ada sediakan juga untuk siapa yang berminat untuk membelilah. Okey. Nak tahu dengan lebih lanjut boleh pergi ke boleh DM saya. Azia_Tas Food Stuff. Okey, sebenarnya kan mungkin ramai juga tak tahu ada banyak cara dan petua untuk kita hilangkan pedas. Kata orang kalau dah makan cili padi ni pedas, nak hilangkan rasa pedas di dalam mulut tu kita boleh minum air panas. Untuk menghilangkan rasanya kan. Ada tips lain tak? Kalau orang dulu-dulu lah yang share dengan saya, gigit lidah. Gigit lidah. Macam tu je. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kalau makan kan. Okey, terima kasih kita ucapkan. Dan kita nak kongsikan satu lagi menu istimewa dengan jiran sebelah saya. Rina nampaknya dah siap rasa kat sebelah tu amboi. Silakan Rina.
Hai, gigit lidah katanya ya. Baru masakan kat jiran sebelah sampai ke sini, tapi kita juga tak kurang hebatnya nak kongsikan satu lagi resepi istimewa. Dah lah istimewa, cantik pula saya tengok ikan ni. Kita bersama dengan Puan Roziana Abdul Rahman atau katanya panggil je Kak Ana. Dan juga bersama dengan suaminya Cik Syamsuri. Okey, hari ini bila cerita tentang cili padi, sebenarnya kalau kita tengok dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri memang menggunakan cili padi untuk masakan tradisional. Tapi hari ini kita nak masak bukan calang-calang menu ya. Nama dia pun berasap dengar. Ikan talapia goreng cili padi berasap. Kita nak tengok asap dia sampai mana. Okey, biasanya Kak Ana, apa bahan-bahan yang sesuai untuk kita buat ikan talapia cili padi berasap ni? Ikan ni senang je dalam resepi dia. Cili api, kalau tak nak pedas kurang pedas tu kita campurlah dengan cili hijau. Lepas tu bawang dengan bawang putih goreng. Kita goreng dulu ya. Okey, baiklah. Ini saya kira samalah juga konsep dia kan. Sama kita macam akan buat sambal gesek pun kita goreng dulu bahan-bahan dia termasuk dengan belacan sekali bawang putih, belacan dan juga cili padi tu sendiri. Kalau kita tengok kan, cili padi ada cili padi merah, cili padi hijau, tapi dari segi kepedasan yang selalu orang cakap cili padi merah lagi pedas. Betul. Kan? Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Kak Ana rasa lebih sesuai guna cili padi merah berbanding cili padi hijau ni? Sebab saya rasa nampak cantik sebab ada merah kan, campur dengan hijau, lepas tu berselera lah kan. Macam tu. Okey, selain daripada kita guna cili padi ni untuk buat ikan cili padi berasap ni, apa sebenarnya menu yang sesuai lagi kita buat masakan pedas cili padi ni? Dia sebenarnya sambal ni dia ready made. Dia macam seberguna lah kan. Kalau kita nak bawa ke asrama contohnya, ataupun macam nak makan macam tu, kan? Boleh saja ya. Apa saja. Maksudnya kita buat je sambal tu, tapi menu ikut cita rasa masing-masing. Betul. Okey. Macam tu. Pandai rupanya Cik Syamsuri goreng cili. Sebab kalau kita tengoklah kan, siapa yang tengok iklan raya tahun lepas, iklan raya TV3, inilah Pak D-nya. Okey, selain daripada masakan dengan ikan seperti yang disentuh tadi, kita ada ubi rebus, kita ada keladi, kita ada lempeng kelapa. Ini memang kita makan dengan sambal. Kalau waktu sarapan pagi memang sangat sesuai lah. Siapa yang tahan perutnya. Tapi kurangkan pedas. Kurangkan pedas. Okey. Dari segi kita nak pilih cili padi pun penting juga. Macam mana kita nak tahu cili padi tu benar-benar sedap dan juga orang kata dari segi kesegaran itu sesuai untuk buat masakan? Saya rasa macam biasa saya beli macam yang cili, dia orang kata cili Thailand tu kurang pedas lah. Yang kalau cili kampung tu lagi pedas. Dia kecil-kecil macam tu. Cili kampung dia kecil-kecil. Dia lagi pedas. Itulah panggilan cili padi pun berbeza-beza mengikut tempat. Kalau dekat utara kami panggil cabai Melaka. Walaupun di utara tetap panggil cabai Melaka. Ada yang panggil cili burung dan sebagainya. Ikut kesesuaian di daerah negeri masing-masing. Okey, kita lepas goreng ni kita nak buat apa? Lepas goreng ni biasanya kita akan tumbuk lah, tapi kat sini tak ada nak cepat kan. Siang ni saya dah siap terus tumbuk jadi terus sambal dia. Terus jadi macam ni. Lepas tu kita goreng balik semula. Ikan tu memang kita dah siap goreng, dah siap dah. Okey, yang ni saya dah siap dah tumbuk. Okey, yang ni dah siap masak. Ini saya dah siapkan. Ini yang masak. Kalau kita tengok ini kita dah tumbuk. Dah tumbuk. Selepas daripada lepas dah goreng kita tumbuk dia jadi macam ni. Lepas tu kita masak sekali lagi dia jadi macam ni. Okay. Makanlah dengan ikan. Makanlah dengan apa saja yang berasap. Itu dia. Okey, baik. Kalau kita tengok nak tunggu memang mungkin makan masa yang lama. Ya, betul. Ini hasilnya ikan goreng talapia cili padi berasap. Asap dia dah habis tadi. Sebab kita goreng awal tadi. Ini sambalnya dalam perut ikan ni pun sebenarnya kita dah masukkan cili padi juga. Betul. Sambal cili padi tu masuk kat dalam, lagi sedap. Kita tabur dengan bawang goreng, bawang putih. Ini memang sangat sedap lah. Bagi mereka yang mungkin nak dapatkan lebih resepi ataupun nak buat tempahan sebagainya, bagaimana caranya? Nak tempah, saya IG saya Suriana
bawang Underscore bawang crispy. Ya, Okey. ataupun Facebook Krisha Iliana. Okey, baiklah. Jadi bolehlah kalau nak cuba resepi dan sebagainya, idea yang menarik ya. Ya, Baik, terima insyaAllah. kasih Kak Sama-sama. Ana dan juga Cik Syamsuri bersama kita hari ini untuk resepi masakan ikan talapia cili padi berasap. Okey, daripada masakan tradisional, masakan Melayu, kita nak bagi sedikit perbezaan ataupun dalam selera anda. Kalau mereka yang sukakan masakan barat ini, mungkin cili padi juga boleh dijadikan sebagai salah satu bahan utama. Betul tak Miza? Betul. Kalau selalu kita makan spaghetti, kita minta cili padi potong. Tapi tak payah risau. Kerana ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Puan Juliana Ismail. Resepi hari ini, resepi tentang spaghetti. Buttermilk chicken cili padi pasta. Wow. Okey, kita boleh terus mulakan bahan-bahan yang kita perlukan. Puan Juliana mungkin boleh kongsikanlah sikit. Kita dah kongsikan 2 resepi tradisional kan. Kalau kita lihat bahan-bahan yang digunakan hari ini, cili padi jenis apa yang digunakan? Okey, saya guna cili padi Bangladesh ataupun ada juga yang panggil Aceh. Ada cili yang panggil padi cili padi Aceh, Bangladesh ataupun Dia lebih Vietnam. pedas. Ya, dia lebih pedas kerana hujungnya tajam kan. Betul. Dan kalau kita cakap, kita belajar tentang sejarah cili ni, negara-negara seperti India, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia juga memang ada banyak tanam cili padi. Sebab tu namanya pelbagai kan. Ya, betul. Okey, macam mana dapatnya idea untuk fusion kan sebenarnya resepi cili padi ni? Sebenarnya saya memang suka pedas. So dalam masa sama suka western. Okey. Biasanya western dia macam rasa dia macam tak pedas kan. So saya olah macam biasa kita makan buttermilk dengan nasi ataupun daging salai dengan nasi. So saya olah guna spaghetti. Okey. Boleh kita terus masukkan bahan-bahan yang ada ni. Kita Mula perlukan kita bawang. bawang Holland yang dipotong dadu. Okey. Okey, tadi saya tumiskan minyak. Kita campur butter sikit Okey. untuk bagi dia rasa lemak-lemak lah sikit. Okey, mungkin Puan Juliana boleh kongsikanlah sikit selain daripada resepi buttermilk chicken cili padi dan juga daging salai cili padi ni kan, apa antara inovasi-inovasi lain resepi yang menggunakan cili padi yang Puan dah cuba sebenarnya? Okey, saya satu lagi saya buat pasta nestem. Tapi dia pakai cili padi. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh terus saya nak tunjuk tumis dan masak sebenarnya. daun kari. Kita pakai daun kari dan cili. Cili ni ikut kepedasan yang kita nak lah. Kalau suka pedas, kita tambah. letaklah banyak ya. Kalau Banyak. kita terasa nak hidangkan kepada anak-anak, kita mungkin boleh kurangkan. Tapi sebenarnya khasiat yang terkandung dalam cili padi ni juga boleh juga kita kongsikan dan ajar anak-anak kita ni mula rasa masakan yang pedas-pedas ni kan. Betul. Kalau macam Puan Juliana sendiri, penerimaan keluarga macam mana? Memang suka pedas ke? Memang suka pedas. Just kalau untuk anak yang kecil, saya asingkan lah. Okey. Tapi ini tentang resepi western ataupun fusion, resepi tradisional yang digabungkan dengan resepi barat kan. Kalau resepi-resepi tradisional, kebiasaannya kalau cili padi Aceh ni, apa antara menu lain yang sering kali dimasak oleh Puan Juliana? Okey, biasanya saya guna untuk macam buat sos ataupun saya juga buat nasi Arab. Dan saya memang guna biasa kita makan kat restoran nasi Arab tak pedas dia punya sos. Tapi saya punya pedas. Okey. Okey, ini kita masukkan apa ni? Susu cair. Susu cair. Okey. Macam kita masak buttercream biasa tapi kita letakkan cili padi. Cili padi, Cili betul. padi. Okey. Kalau kita sambil tunggulah kita punya susu tu mendidih, mungkin kita boleh kongsikan juga tentang resepi ni. Okey, untuk yang ni dia sama, dia macam kita masak daging salai, masak lemak cili padi. So cara yang sama, guna cili api, bawang putih, bawang merah, serai sedikit, asam keping, santan. So tapi bila kita nak makan dengan pasta, kita kena buat dia pekat. Okey. So kita gunakan bancuhan tepung gandum sikit, air tepung gandum untuk pekatkan lagi kuah dia. Supaya bila kita makan dengan pasta, dia lebih rasa creamy. Creamy. Lepas tu dia pekat, dia jadi tak. Dia bukan macam berkuah lah. dia Okey, tak faham. berkuah. Okey, bagi penonton-penonton yang mungkin nak tengok, nak tahulah apa lagi antara jenis-jenis masakan ataupun apa yang dijual oleh Puan sendiri, bagaimana cara untuk mereka menghubungi Puan Juliana sebenarnya? Okey, boleh follow IG araisa.co dan boleh
dengan Facebook saya, Diana Noah Shah Alam. Okey, boleh follow IG araisa.co. Ada macam-macam sebenarnya jenis-jenis resepi dan juga masakan yang nak dikongsikan bersama dengan anda penonton-penonton yang mana mungkin dapat mencetuskan idea dan juga inspirasi untuk anda jadikan hidangan seisi keluarga. Okey, kita nak lihat ini ayamnya tadi tu dalam masa yang singkat ini. Mungkin boleh kongsikanlah juga ayam ni apa bahan perapannya sebenarnya? Okey, ini isi ayam. Saya gunakan 100% isi ayam. Saya marinate dengan garam sedikit dan lada sulah. So saya perap dia dalam 1 jam. Lepas tu baru saya gaulkan dengan tepung bistari. Nak mudahlah tepung bistari. Mudah aja ya kita masukkan. Okey. Kalau kamera boleh tunjuk, ini hasil yang dah siap resepi kita hari ini. Resepinya adalah buttermilk chicken cili padi pasta. Okey, buttermilk chicken cili padi pasta. Sambil saya nak rasa bersama dengan kru-kru saya di depan ni, kami nak ambil masa sedikit dan anda pastikan terus bersama kami kerana ada 2 lagi resepi cili padi istimewa nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Kami nak berehat dahulu seketika. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini.